Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada hari ini. Saya Abdul Halim bin Slamet, pengulas anda. Kita akan membincangkan topik perbincangan yang bertajuk hyperinflasi. Jadi, sebelum kita bermula dengan lebih jauh, apakah sebenarnya maksud inflasi? Inflasi adalah satu keadaan di mana berlakunya kenaikan tingkat harga umum berterusan dalam satu tempoh masa tertentu. Kadar inflasi adalah antara 0 dan 5% dalam kebanyakan negara-negara maju. Hyperinflasi adalah di mana satu keadaan yang mana inflasi berlaku secara melampau dan adalah berada di luar kawalan. Walaupun inflasi telah lama wujud dalam sistem ekonomi, hyperinflasi adalah fenomena terbesar berlaku sejak 100 tahun yang dahulu. Salah satu peristiwa sebagai contoh yang paling awal dan yang paling buruk berlaku iaitu di Republik Jerman, iaitu di Weimar di awal 1920-an. Penduduk Weimar berjuang untuk membayar balik pampasan perang kepada sekutu mereka. Keadaan begitu buruk sehingga penduduk untuk mereka kekal panas. Situasi membakar wang kertas adalah lebih menjimatkan dan lebih efektif daripada mereka membayar untuk membeli bahan api itu sendiri. Selain daripada itu, satu lagi contoh yang kita boleh guna pakai untuk menerangkan situasi ini adalah dengan melalui negara Zimbabwe, iaitu sebuah negara di Afrika Selatan, di mana pada bulan November 2008, kadar inflasi bulanan adalah amat mengejutkan, iaitu 79.6 bilion setiap peratus, dengan $1 USD bernilai 2.6 bilion Zimbabwe dolar. Ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan kepada kita semua kerana kadar ini bukanlah kadar inflasi yang tertinggi pernah kita catatkan. Hyperinflasi tertinggi yang pernah kita catatkan jatuh kepada negara Hungary, iaitu pada tahun 1946. Hungary mengeluarkan 100 triliun pengo, iaitu mata wang negara Hungary, diikuti 10 diikuti 20 sifar di belakang nota mata wang tersebut. Kadar inflasi Hungary begitu tinggi sehingga menyebabkan harga telah meningkat sehingga hampir 2 kali ganda setiap 15 jam. Hyperinflasi biasanya ditemui di negara-negara yang mengalami konflik atau yang mempunyai pergolakan seperti pergolakan politik dan sosial yang ketara di dalam sebuah negara tersebut. Ini boleh membawa kepada kejatuhan keyakinan di dalam ekonomi pasaran domestik yang akan menyebabkan orang ramai untuk menghabiskan wang mereka sebanyak yang boleh atau secepat yang boleh untuk mengekalkan kuasa pembelian mereka. Jadi, mengapa perlu menunggu untuk kita membeli sebuku roti jika harga akan berubah pada hari yang akan datang? Mengapa ini menyebabkan orang ramai panik berbelanja, seterusnya mendorong berlakunya peningkatan besar di dalam harga. Kerana wang kertas tidak mempunyai nilai intrinsik, iaitu tidak seperti mata wang yang menggunakan logam yang berharga di shilling mereka ataupun tidak dikaitkan seperti mata wang emas, tidak ada sebab untuk kita menyimpan mata wang tersebut. Dalam keadaan ini, orang ramai akan cuba untuk mendapatkan seberapa banyak mata wang kertas, contohnya dolar USD, kerana dolar adalah kurang cenderung untuk kehilangan nilainya dan lebih stabil berbanding mata wang yang mengalami perubahan nilai mata wang. Respon kerajaan biasanya kepada masalah ini adalah dengan meningkatkan bekalan wang, iaitu dengan mencetak lebih banyak wang. Walau bagaimanapun, perbuatan ini hanya membawa kepada inflasi yang semakin melambung dalam keadaan sebuah negara. Dua strategi lain yang boleh kita gunakan adalah melalui denominasi semula dan terapi kejutan. Jadi, apakah itu denominasi dan apakah itu terapi kejutan? Denominasi semula atau penilaian semula adalah satu proses yang mana versi lama sesebuah mata wang yang diterjemahkan ke dalam versi baru untuk menukar nilai muka mata wang tersebut. Sebagai contoh, kita lihat pada tahun 2005, Turki memperkenalkan lira baru, iaitu merupakan mata wang negara Turki yang bernilai 1 juta lira lama. Walaupun redenominasi boleh menghasilkan perubahan dan meningkatkan keyakinan orang ramai, masalah fiskal asas cenderung untuk kekal di dalam sesebuah negara.
Kejutan pula merujuk kepada pemotongan perbelanjaan kerajaan secara besar-besaran dan pengenalan kawalan upah dan harga. Salah satu contoh kejutan terapi adalah dollarization, di mana mata wang asing menggantikan mata wang asli sesebuah negara. Walaupun proses ini sering menggunakan mata wang yang lebih stabil, contohnya mata wang di negara Amerika Syarikat iaitu dolar yang mempunyai nilai yang lebih stabil, namun penggunaan mata wang lain juga masih boleh digunakan. Kesimpulannya, dalam penerangan kita pada hari ini, hyperinflasi boleh memberikan kesan yang dahsyat kepada ekonomi domestik sesebuah negara. Dan apabila ia terjadi, ia adalah amat sukar untuk dihapuskan tanpa keputusan fiskal yang amat berat. Sekian daripada saya, Abdul Halim Selamat, pengulas anda pada hari ini. Sekian, terima kasih.